بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Faraun bermula arwah orang yang mukminin yang dapat nikmat berkenalan setengahnya. Ya. Faraun bermula arwah orang yang mukminin yang dapat nikmat berkenalan setengah dengan setengahnya. Seperti lagi dikenal akan isterinya dan akasnya dan bapaknya. Dikenal akan anaknya dan akasnya dan sahabat berkenalan, makna sahabat berkenalan dengan sahabatnya dan berziarah setengahnya akan setengahnya pada barzahnya. Qala musannif rahimahullah taala muka surat muka surat baris yang ke 13 baris yang ke-13 daripada bawah. Far'un ini ialah satu far' cawangan kepada masalah-masalah yang telah ditanya sebelum daripada ni. Ialah cawangan kepada masalah tentang ruh. Kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, bermula arwah orang yang mukminin yang dapat nikmat berkenalan setengah dengan setengahnya orang mukminin yang dapat nikmat. Maknanya orang mukmin yang dapat nikmat, maknanya dia berkenalan dengan orang mukmin yang dapat nikmat juga. Itu makna dengan setengahnya. Itu sebagaimana makna di atas dulu, junudun wa al-arwahu junudun mujannadah. Itu hadis Bukhari. Makna arwah ni ialah perhimpunan yang dihimpunkan. Fama ta'arafa minha ikhtalafa. Wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Tu. Maknanya di akhirat kelak ni alam barzah ni. Belum daripada berlaku kiamat lagi. Ruh orang mukmin ni maknanya dia berjumpa, dia bertemu. Dia cari makna ruh orang-orang mukmin juga. Tu. Itu fama ta'arafa minha ikhtalafa. Ta'arafa tu bukan semata-mata kenal dah maksudnya aliran yang sama. Sebab sebagaimana ibarat sani disebut mana ruh orang mukmin yang dapat nikmat, maknanya berkenalan setengahnya dengan setengahnya. Setengahnya tu maknanya jenis yang sama lah. Mana orang mukmin yang dapat nikmat. Jadi kalau orang mukmin yang tak dapat nikmat, itu seumumnya begitu. Jadi adakah orang tak semaya orang tak puasa tu dapat nikmat lagi tu. Tu. Sebab dia makan tanyalah kalau begitu anak dengan ayah, isteri dengan suami yang tak serupa macam yakni soleh, mana soleh dengan talihah, mana soleh dengan talihah, maknanya talih dengan mana salih dengan mana talihah, betul lah, mana yang
mana toleh dengan solihah pula tak serupa. Suaminya berjuru, isterinya makna berona. Mana isteri berjuru solihah, lelakinya makna lebih joli maknanya tak kena agama tu. Jadi itu tidak panggil ta'arufah, ni panggil itu maknanya setengah akan setengahnya tu. Jadi ialah pada dasarnya kita lihat maknanya kubur tu masing-masing sendiri, tapi sebenarnya ruh ada proses ziarah menziarahi, ada perhubungnya. Tu. Jadi kalau duk sorry tak sedap juga, itulah yang Sayyidina Uthman radhiyallahu an. Itu bila sebut kubur kat dia takut benar. Dia perik kalau sebut kubur. Sebut neraka tak apa lagi Jadi orang tanya, apa mu takut sangat kalau sebut kubur? Kubur duk sorry dia kata, dia jenis kesik duk sorry. Fobia dia kalau duk yalah duk sorry ni siapa-siapa dia pun tapi seseorang itu maknanya fobia dia terhadap suatu tu melampau-lampau. Ketakutan kita terhadap segala sesuatu itu maknanya ada manfaat. Kalau kita ni jenis tak takut gapo sekarang, tak takutlah api neraka, moga api neraka pun makhluk Allah Taala juga. Pelik gap dia api neraka ni makhluk Allah Taala juga. Tidaklah gitu api neraka tu menyakitkan. Memedih ke? Jadi kita guna ketakutan kita terhadap gap dia. Ada orang takut ular. Ular tu makna ialah semua orang kebanyakan orang takut kepada ular ni. Jarang-jarang ada orang yang berani dengan ular. Tapi ada setengah orang tu ketakutan dia tu melampau-lampau. Sehingga tengok gambar pun tak boleh. Tengok gambar pun tak boleh. Orang sebut pun tak boleh. Orang sebut ular tak usah. Jangan sebut. Tak usah kita pun takut juga Tapi tengok gambar orang tak ada gapo kalau ada pun duk jauh-jauh pun tak ada gapo tu. Jadi kita guna ketakutan itu untuk nak inzar diri kita, nak menakutkan diri kita Dari kubur Allah Taala lepaskan binatang berbisa Hok takut kesik duk sorang duk dalam kubur duk sorang. Tapi maksudnya itu secara orang panggil logik akalnya begitulah Tapi kenyataannya sebenarnya ada hubungnya ruh-ruh ni. Ruh-ruh orang mukmin. Sebab nama orang panggil innamal qabru rawdatun min riyadil jannah. Satu taman daripada taman syurga dan syurga-syurga ni tempat bernikmat-nikmat. Dalam kubur tu duduk dalam taman syurga dah. Jadi kalau duduk sore je nikmat ku mananya dia manusia ni satu jenis bangsa makhluk Allah Taala yang dipanggil sebagai makhluk sosial, makhluk ijtimai. Makhluk yang tak boleh duduk sore. Makhluk tak boleh duduk sore maknanya di mana-mana saja dia kena duduk secara ramai-ramai dia dalam syurga maknanya kena ada lain. Ada orang melayani dia tu. Itu perangai manusia Dia perangai kita ni dia akan terbawa kepada akhirat kelak. Makan. Orang dalam neraka makan buat menamu dah tahu dah buat zakun tu makan tu hacul luluh. Tali perut. Boleh makan sekali tu dah terah dah sekali. Dah orang panggil panas hacul. Tak sudah makan. Tak boleh. Dia kena makan juga sebab nama dia manusia. Kalau kita fikir logik tak sudah makan dah bagi sakit Dok makan semata tu dia kerana di akhirat kelak kita bila kita tidak menyerah diri kepada Allah Taala atas dunia, akhirat kelak kita terpaksa menyerah diri kepada hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pilih atas dunia ni ada dua pilihan. Sama ada kita menyerah diri kepada Allah Taala ataupun kita lari daripada perintah Allah Taala, wak culah wak celika daripada perintah Allah Taala. Serah diri kepada perintah Allah Taala tu dia panggil Islam. Dengan sebab al-Islam tu bermakna al-istislam, dengan makna menyerah diri. Itu makna bidayah dia. Dan akhirnya akan berlakulah makna nihayah, iaitu as-salamah. Dengan sebab itu al-Islam bermakna salamah. Aslim taslam. Begitu Nabi katakan kepada orang-orang yang Nabi dakwah mereka kepada Islam. Aslim taslam. Mu masuk Islam, muslimah. Masuk Islam tu apa dia? Masuk Islam dengan makna yang pertama, yakni serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah diri kepada Allah Taala tu apa dia? Yakni kita bersedia untuk mematuhi segala perintah, menjunjung segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala tanpa berdolok dalih. Itu makna Islam. Dan modelnya ialah siapa dia? Khalilullah, mana Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Tuhannya qala id qala lahu rabbuhu aslim, ketika Tuhannya yakni Tuhan Nabi Ibrahim alaihissalam berfirman kepada aslim, serahkan dirimu kepadaku. Begitu. Qala aslamtu lirabbil alamin. Lalu berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, aku Islam kepada Tuhan sekalian alam. Itu dia panggil apa? Iqrar. Iqrar makna pengakuan. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu iqrar. I love you. Itu dia panggil apa? Iqrar itu pengakuan lah. Depan belakang belakang I kata you lah
Maknanya depan tu dipanggil ikrar. Jadi kita dengan Allah Taala benar qada ikrar kita. Allahu akbar. Kita semaya. Itu ialah panggil ikrar. Jadi Nabi Ibrahim ikrar mengaku, maka perlu diuji. Allah Taala uji. Perintah. Gapo dia? Suruh bawa anak dia dan dia masih kecil menyusui tu Nabi Ismail AS dan juga isterinya Siti Hajar. Pergi ke mana? Pergi ke planet Marikh. Apa planet Marikh? Sebab tidak ada sumber kehidupan di situ. Tak ada sumber kehidupan. Tanaman tak ada, serangga pun tak ada, sumber air tak ada, tak ada. Orang-orang tak ada. Gilah 3 beranak tu. Mana? Mekah lah ni. Planet Marikh. Subhanallah ni lah planet Marikh tu NASA duduk orang panggil duduk orang panggil duduk siasat semua tu ni. Kalau boleh nak hidup sana lah ni. Sebab maknanya dari segi teorinya manusia ni makna korama ni. Lagi sekali ni bumi ni tak cukup lah nak menampung ni keperluan manusia ni. Hatta kau nak marih konon-kononnya ni. Itu habis dah mana bumi ni tak boleh nak guna dah, tak boleh nak ambil manfaat maknanya. Orang panggil mana kiamat lah tu. Jadi kita orang beriman tu tak ada lah nak sibuk-sibuk nak pergi cari planet lain, tak ada ni. Habis belanja, Allahu akbar ni. Mana sebegitu banyak ni. Sebab mana dia pun ni beriman juga dengan hari kiamat ni. Tapi dalam hal begitu orang panggil tonjokkan akidah dia tu tidaklah puak mantap sebagaimana kita orang Islam ni. Jadi kita apa-apa pun kerosakan muka bumi ni, trend kerosakan muka bumi ni ialah dengan tangan manusia, tetapi kita sudah orang Islam ni orang yang paling advance, paling maju dengan maklumat. Kita ni tahu ke depan, akhirat kelak dalam kubur kita tahu dah. Di pada masyarakat kita tahu dah ni. Cuma sanilah kita tu makna kita je. Bukan kita tahu, tak tahu ni macam mana orang panggil. Kalau kita nak orang panggil dilayani mesra oleh mungkar nakir, kita tahu cara dia, kaedah dia, bukan tak tahu. Malaikat kalau tak siapa maklumat tu maknanya mu tunggu maklumat siapa kepada mu. Sedangkan hari ni orang panggil kepada dia. Orang panggil apa sif ni zaman ni panggil zaman apa dia? Zaman IT ni. Segala makna segala maklumat tu duduk di hujung jari. Alih-alih mu tak tahu maklumat yang paling bermanfaat. Rugilah kita ni. Mana tahu sibuk, tahu semua perkara, kecek ni, pandai belakang ni. Tapi kita ni, ketandusan maklumat tentang kehidupan kita selepas daripada mati. Maklumat ni lah penting sebab apa? Sebab kita tahunya maklumat tentang kehidupan lepas dalam kubur ni macam mana ni. Barulah kita ni boleh nak, orang panggil boleh berasa takut, boleh buat persiapan ni. Tapi bila kita tidak ada maklumat ni, kita ni tak rasa takut lah, tak rasa bimbang ni. Jadi maknanya akhirnya kita tidak usahakan sabab-sabab keselamatan diri kita daripada bahaya yang paling besar sekali. Bahaya besarnya bahaya akhirat, bahaya dunia ni kecil sangat je. Kita ni takut mati ke kita tak bersedia sebenarnya, tak bersedia dengan orang panggil bekalan yang kita yakin untuk boleh berdepan dengan Tuhan. Sebenarnya tak mati ni tak ada orang tak percaya kita ni akan mati. Mati ni tak ada siapa dia yang menafikan. Orang kafir pun tidak akan menafikan mati. Sebab itulah Allah Ta'ala panggil al-yaqin. Mau itu al-yaqin. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sebab mati-matin bahagia yakin. Setengah orang dia kata, halah, takut apa kat mati. Mati berlakon. Betul, bukan masalah mati tu yang kita takut. Lepas pada mati tu takutnya. Memanglah kesakit tetap nyawa tu pun. Itu sebenarnya bukan itu isunya. Isu dia lepas daripada mati ni. Apa dia? Tu kita takut. Dalam keadaan kita ni orang beriman dan kita tahu sangat-sangat, kita tahu cerak ni apa bakal berlaku kepada kita, tapi saat ni lah makna kita tidak buat persiapan cukup-cukup. Kita masih lagi orang panggil relax lagi ni, enjoy lagi ni. Sebab itulah kita rasa ni di kalangan kita pun kita rasa kalau ni mana kena covid ke apa gedebak ni sebab takut mati ya sebenarnya ni. Kalau satu penyakit tu tak bawa kepada mati, jadi tak ada lah kita tu takut sangat ni. Jadi maknanya sebab apa? Sebab kita tak bersiap sedia. Kita tidak melakukan hubungan yang baik dengan Allah Ta'ala. Kita menyesal ni. Menyebabkan kita rasa, harap ke dok ni amal iman aku setara ni amal aku. Kita tahu sebenarnya. Bila kita mengaji, makna kita tahulah ni. Jadi makna sebab itulah kita tak boleh tangguh. Dia tak boleh kita main buah ko dululah. Main buah ko dulu. Nak bertaubat kita ni buat dosa selagi. Bermakna taubat pun kena selagi juga lah. Tak boleh tangguh-tangguh dah.
Sebab kalau kita tangguh dia akan jadi berlonggok. Kita tangguh nak bertaubat bermakna mana dosa ni kita bertambah sama, kita buat sama. Bila masuk kita berhenti daripada buat dosa, tak pernah berhenti. Bermakna kena bertaubat sama, kena istighfar banyak-banyak, kena bertaubat sama. Ayan akhirnya kalau kita mati tak ada bertaubat pun ialah taubat, tak ada bertaubat dengan dosa yang terakhir. Kita bawa dosa. Itu lebih baik daripada dosa yang berlonggok-longgok seperti gunung, bukit. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita selesai bertaubat, belum sempat melakukan apa-apa maksiat. Itulah mati yang terbaik. Setelah kita bertaubat dengan taubatun sadiqatun, taubat yang sebenarnya Allah Ta'ala panggil Al-Quran sebagai taubat nasuh, taubat nasuha. Lepas pada tu tak ada nak buat maksiat lain, mana kita meninggal dunia. Tuhan ambil kita, jemput kita. Itulah mati yang terbaik. Tetapi kalau pun maknanya kita mati dalam keadaan tak ada bertaubat, biarlah tak ada bertaubat dengan dosa yang terakhir. Sebab apa dosa yang terakhir? Sebab kita sentiasa bertaubat. Melakukan maksiat yang baru tidak membatalkan taubat kita yang sebelum daripada tu. Kalulah orang panggil dengan sebab buat maksiat baru, buat dosa baru jadi batal taubat kita. Maknanya kalau lagu tu munasabahlah kalau kita tak siap taubat lagi pun. Ini antara senjata yang paling orang panggil digunakan oleh syaitan. Dia kata mu tak usah taubat lagi sebab kalau mu taubat pun membuat pula dosa tu. Jadi macam main-mainnya kita pun kata iyalah juga. Itu kita kena tipu daya, itu permainan dia. Jadi orang yang tahu dia tak pelik, itu permainan syaitan. Tapi bagi orang yang kurang pengetahuan agamanya, dia mari tak aku bertaubat aku buat pula Jadi akhirnya dia tak bertaubat, dosa-dosa dia yang lampau masih lagi belum, mana masih ada lagi dan dia duk tambah lagi dosa-dosa yang baru, akhirnya dosa dia jadi melonggok-longgok. Berbanding kalau kita duk taubat sama-sama ni, akhirnya kalau kita tinggal pun dosa kita paling pada kadar yang paling sedikit, itu lebih baik daripada dosa tu bergunung-ganding. Tu. Yang terbaik ialah kita bersih. Kita ni memang tak boleh nak mengelak daripada dosa, tapi akhirnya selain daripada Nabi Rasul ni juga dia boleh pergi jumpa dengan Tuhan dengan tak ada dosa. Sebab dia orang yang bertakwa, dia sentiasa diri dia, jaga diri dia dengan melakukan dosa. Akhirnya kalau dia terjebak dengan dosa, dia bertaubat. Ataupun akhirnya Allah Ta'ala menjatuhkan musibah kepada dia akhir-akhir hayatnya seperti sakit, dan itu adalah sebagai pengkifarat kepada dosa, saki-baki dosa-dosa dia. Akhirnya dia pergi jumpa dengan Tuhan dengan keadaan putih bersih juga. Tak ada dosa tu kerana dosa-dosa dia dikifaratkan oleh orang panggil mana kesakitan musibah yang dia tanggung sebelum daripada dia mati. Qala musannifur rahimahullah ta'ala, jadi maknanya orang panggil arwah, roh orang-orang mukmin yang dapat nikmat, dia berjumpa, dia berkenalan dengan roh orang mukmin yang seumpamanya. Setengah akan setengahnya, seperti lagi dikenal akan isterinya dan akasnya, makna suami dia kenal isteri dia. Tapi saat inilah klik kepada ibarat zani, makna orang mukmin yang dapat nikmat, mana setengahnya, setengah akan setengahnya. Tu mana suami dapat mengenali akan isterinya dan akasnya, mana isteri pun juga kenal akan suaminya. Kalau begitu kita ejah di sini. Ejah kalau kita bersama di sini dengan orang kita sayang, anak-anak kita, ibu bapa kita ibu bapa kita ibu bapa kita, maknanya kita boleh jadi setengah-setengah daripada kita tu, makna latar belakang keluarganya agak jauh sikit daripada agama tu. Jadi ada di antara orang panggil pelajar itu, makna sampai ke pondok misalnya jadi dia balik ke rumah, mana keluarga dia agak tidak maknanya dengan agama tu agak jauh tu, maka dia kena berusaha lah menyelamatkan keluarga dia sebab dia sayang kepada ibu bapa dia tu dengan cara yang baik lah. Dia ada juga setengah pelajar dia masuk pondok jadi mak dia tak tutup aurat apa ni. Jadi dia balik tu marah dengan cara ni, nak masuk neraka salah. Kerana dia baru belajar Jadi dia tak kerti lagi orang panggil pendekatan dakwahnya berapa jadi akhirnya benda tu dia akan jadi menjauh. Sehingga orang panggil ibu bapa dan keluarga dia tu jadi lebih pandai serung kepada tempat-tempat mengajar agama. Kerana melahirkan orang-orang yang macam ni. Tu. Pendekatan dakwah kita tu sangat penting kerana dia memberi impak kesan yang sangat mendalam kepada orang. Apabila salah cara kita berdakwah jadi orang telah buat kesimpulan Islam tu lagu tu jadi orang jadi semakin jauh daripada Islam dengan sebab kita. Jangan sebab itulah macam orang panggil orang jadi tu imam, misalnya imam masjid
Imam masjid ni ialah dia panggil daya penarik kepada manusia untuk pergi ke masjid. Jadi sangat mahalan seandainya orang dia kata, "Bapa awak tak pergi sembahyang Jumaat di masjid?" Tok email. Jadi wak sabit kau tok email ni. Jadi orang dia nak pergi ke masjid tapi yang menjadi halangannya ialah kerana perangai tok email tu. Jadi itu satu benda yang sangat mahalan lah. Seorang imam itu diri dia tu dah jadi aset dakwah dah. Satu aset dakwah yang sangat penting. Tak sedok kira lah elang sikit ke apa lain masalah lain Tapi dia kena ingat diri dia ni adalah ejen dakwah. Maksudnya menunjukkan orang panggil budi pekerti yang terbaik itu maknanya orang panggil mudah basuh dengan orang kampung, jangan duk jual mahal menunjukkan akhlak, jangan duk buat benda-benda terenah, jangan lah. Sebab itu orang jadi ustaz, jadi muallim, jadi tok imam orang panggil ahli agama maknanya dia tak boleh lah buat benda-benda orang panggil jadi orang panggil tebunah lah dalam bab agama tebunah dalam bab agama. Sebab orang akan menjadikan itu sebagai sebab alasan untuk mewajarkan tindakan mereka. Ustaz tu buat juga jadi padahal mana kat ustaz buat benda hok baik, tu buat benda hok baik lama dah. Tak pernah tinggal, dia tak pernah ikut pun sekali mana tok buat benda hok tak comel sikit itu dah jadi sebab untuk mewajarkan tindakan dia sebab tu seorang ulama tu dia bukan jaga diri dia jaga umat. Jaga umat itu dia kena jaga diri dia. Ustaz dia kena jaga diri dia kerana nak jaga orang lain, orang kampung. Sebab kalau dia waktu benar, orang lain akan jadikan ustaz tu sebagai alasan. Tu. Ustaz buat juga Jadi sekurang-kurangnya kita duduk situ, kita kena rasa bertanggungjawab. Mana kalau aku buat benda tak senonoh ni, bukan aku saja orang lain tu akan tunggu. Sebab dia adalah matbu'. Mana imam ni makna matbu' yang diikuti. Tu. Ramai tawabik dia tu. Tu dia nanti kelih tak molek memang orang cepat tiru. Itu memang dah lumrah. Tak sudah rasa pelik lah Kalau kita tunjukkan contoh yang baik orang tak ikut-ikut, tu tak ada pelik pun. Tapi sekali kita buat benda tak molek, orang pakai ikut selalu. Tu tak ada pelik. Tu. Kerana kekuatannya pada dasarnya makna kuat kecenderungan kita tu kepada benda-benda yang tak molek. Qala musannif rahimahullah taala, mana isteri dia dapat kenal suaminya, suami kenal isteri, dan bapaknya dikenal akan anaknya dan akasnya akas mana bapak kenal anak, mana anak kenal bapak. Tu. Kalau sama-sama beriman, itu fama ta'arafa, tu bukan semata-mata kenal dah. Mana ta'arafa dalam keadaan ma'ruf, sama-sama ma'ruf. Dan sahabat berkenalan dengan sahabatnya, sahabat. Mana yang sama-sama beriman, yang dapat nikmat sama, saling kenal mengenali. Boleh tu. Jadi kita tak sabit maknanya bukan kenyataan daripada Nabi bahasanya orang panggil seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Itu melegakan para sahabat. Sahabat ni bimbanglah. Takut akhirat kelak tak jumpa dengan Nabi, tak bersama dengan Nabi. Kalau boleh masuk syurga pun tak sedap, tak enak kalau tidak bersama dengan Nabi. Duk akak kecik ni kedai kopi ni sahabat-sahabat ni macam mana? Tak apalah Nabi tu maknanya dia masa tu dah masuk syurga apa. Kalau kita masuk syurga pun belum tentu dapat berjumpa lagi kerana Nabi ni syurga dia kelas tinggi, kita kelas rendah. Dia mari fikir benda lagi tu. Sebab kalau kita menhayati bagaimana mahabbah, makna hubbu, makna hubb sahabat lin Nabi ni maknanya hebat, sangat hebat. Sahabat ni dia tak boleh berenggang dengan Nabi. Kalau sehari tak jumpa Nabi pun dah bergelepar, tak boleh nak sabar. Sebab itulah sahabat-sahabat yang berhijrah dulu ke Madinah, dia menunggu-nunggu Nabi hijrah. Ada 3 golongan. Yang pertama ialah Yahudi. Yahudi ni bila lagi dia duduk tunggu 3000 tahun dulu, zaman Nabi Musa lagi. Yang akhirnya sampai kepada generasi yang hidup pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya sebab itulah adanya bangsa Yahudi di Madinah. Yang kedua ialah orang Ansar. Itulah Aus dan Khazraj yang akhirnya disatukan menjadi Ansar. Jadi makna orang Ansar, orang Arab Madinah yang masuk Islam. Yang ketiga ialah Muhajirin. Jadi Muhajirin ini maknanya mu'zam ataupun majoriti. Muhajirin itu maknanya pergi hijrah dulu daripada Nabi. Bila hijrah dulu pada Nabi, jawab dia agak bergelepar duk tunggu Nabi ni. Bila nak sapa ni? Jadi 3 golongan ni siapa dia? Orang yang paling tak boleh nak sabar duk tunggu Nabi ni. Tak boleh nak sabar ni macam ustaz lah ni duk menhintun hari ni.
Sebab orang panggil tu pengalaman Ustaz Wei juga. Menhitung hari tu tu yang tak boleh nak sabar. Kalau tak tahu mana lagi ni. Tak ada buat perancangan tetap apa-apa lagi, tak ada apalah ni. Bila ada orang panggil dia tetap ke jangkau masuk jadi duduk ke depan ni. Bila tu duduk tak boleh nak sabar ni. Jadi maknanya orang Yahudi memang tak sabar-sabar nak tunggu. Generasi demi generasi tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Ansar yang melihat Nabi itu ialah daripada kalangan Nuqaba. Para Nuqaba yang orang-orang yang nak pergi buat haji ke Mekah, peringkat yang pertama Aqabah, yang kedua buat bai'ah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna sekitar 12 orang ketua dia panggil Nuqaba nakib-nakib tu maknanya 12 orang ni kemudian mereka sebarkan dia orang-orang mereka bawa pergi ke Mekah berjumpa dengan Nabi. Tak ramai. Jadi baki lagi majoritinya tak jumpa lagi dengan Nabi. Tak pernah berjumpa lagi dengan Nabi. Tapi masih Islam dah. Di atas tangan sahabat-sahabat sana ni. Jadi macam mana perasaan mereka? Allah bilalah Nabi dan mereka lah di antara faktor Nabi berhijrah ke Madinah kerana apa? Kerana padahe dan kesudian dan sanggup orang Madinah untuk menerima Nabi dan mempertahankan Nabi. Okey, dalam sirah. Mana orang Madinah tu makna bukan saja bersedia, makna sudi kalau Nabi, bukan mereka sanggup mempertahankan Nabi dengan darah dan harta benda mereka itu. Jadi sudah tentulah mereka ni orang yang begitu rindu sangat nak berjumpa dengan Nabi. Bilalah Nabi nak tengok Nabi ni. Tu. Sahabat yang berhijrah dulu namanya Muhajirin. Muhajirin ni buat apa ya orang panggil tak boleh sabar jumpa Nabi? Lama dah keduk saingan Nabi di Mekah Tidak. Rupa-rupanya daripada 3 golongan ni Muhajirin lah yang paling tak boleh nak sabar. Sebab apa? Sebab kecintaan mereka kepada Nabi itu tidak boleh nak digambarkan dengan kata-kata. Berpisah dengan Nabi. Bila turun ayat mengizinkan mereka berhijrah ke Madinah, sahabat-sahabat mengajak Nabi, marilah kita pergi hijrah. Tak boleh Nabi kata sebab aku sekarang ni wanted dah. Jadi kalau aku hijrah bersama dengan kamu, bukan sahaja aku akan dikejari dan dikerjai, bukan kamu juga juga akan dikerjakan oleh musyrikin Mekah. Tapi seandainya orang musyrik Mekah masih mengetahui bahasanya aku masih lagi ada di Mekah dan mereka mengetahui kamu keluar daripada Mekah nak pergi ke Madinah, kalau kamu disakit itu ialah pada kadar yang paling minimum, yang paling sedikit. Tapi kalau hijrah sekali dengan Nabi nyanyi, sebab itu saya cinta Nabi kepada sahabat, maknanya Nabi suruh pergi hijrah dulu. Hanya tinggal beberapa kerak. Dia tidak semua sahabat ni sempat berhijrah. Sebab berhijrah ni dia kena ada modal, tak ada modal tak nak hijrah, nak berjalan jauh ni. Tu. Ya, seperti orang-orang fakir ni tak boleh lah. Jadi bila sahabat, jadi sebahagian besar daripada sahabat hijrah dulu daripada Nabi. Bila hijrah dulu daripada Nabi, mereka tertunggu bila Nabi nak hijrah ni. Nak datang ke Madinah. Jadi daripada 3 golongan ni, orang yang paling tak boleh nak sabar menunggu kedatangan Nabi ialah Muhajirin. Jadi orang Ansar rasa pelik, dia kata, "Wano yang mung lebih pada puak kawin ni bersungguh duk tunggu Nabi nya. Puak kawin lah sepatutnya kawin tak jumpa lagi Nabi." Tidak, puak kami ni tak boleh berenggan dengan Nabi walaupun 1 minit. Tu nak ayat kata cintanya sahabat kepada Nabi ni. Makna orang yang saling orang panggil mengenal ada hubungan iman dan hubungan orang panggil persahabatan, tali persaudaraan, mereka akan saling kenal mengenali di antara satu sama lain. Ni ruh ni dalam kubur, tubuh dalam kubur ni, badan dalam kubur ni. Tu. Bukan kiamat lagi ni, tidak kiamat lagi, mati dah. Baru mati ni alam barzah. Dikenal anaknya akasnya sahabat dan berziarah setengahnya akas, setengahnya pada barzahnya, pada alam barzahnya. Jadi alam barzah kita di sini ialah kubur lah. Jadi kubur itu sebagai alam barzah, alam transit lah, perhentian. Jadi barzah mana orang mukmin itu, dan segala kebajikan daripada sedekah dan segala bagai khair sampai kepada mereka itu yang besarnya dan yang kecilnya. Siapa berlaku? Sedekah makna hak kecil, hak besar, siapa berlaku? Sedekah yang dibuat di atas dunia dululah. Dan sedekah orang lain kepada kita pun makna orang mati pun makna siapa juga. Tu. Dan kecilnya dan kesukaannya orang mukmin yang dapat nikmat tu. Tu.
atas sekira-kira hajatnya, keperluan dia. Keperluan dari segi makan ni ataupun apa-apa sajalah. Tu. Maka terkadang ada ia sedekah air itu afdal, dan terkadang dengan dirham afdal, dan terkadang dengan makanan afdal. Jadi hok kita ada buat amal sedekah di atas dunia tu berbagai-bagai. Dia panggil maddah sedekah tu. Maddah kepada subjek, kepada item, kepada sedekah tu macam-macam. Semua tu nama dia sedekah belaka lah. Tapi itemnya maknanya maddah dia. Subjek dia tu macam-macam. Ada nama orang panggil amal kebajikan. Mana maddah kebajikan itu maksudnya kadang-kadang sedekah, sedekah dengan air, kadang-kadang dengan dirham. Sedekah belaka ni. Sedekah dengan makan ni, tu. Jadi maka di sana mengikut qadar hajat sebagaimana atas dunia. Sebagaimana atas dunia. Supaya kita kata dosa kecil ni kita terhapuskan dengan amal soleh. Tapi kita tak tahu amal soleh mana menghapuskan, menkifaratkan dosa kecil yang mana. Itu secara umum saja. Jadi samalah maknanya. Sebab itulah kita kena sedekah ni pelbagai. Pelbagai maknanya keperluan di sana itu makna pelbagai juga. Dan sebab itulah makna yang terbaik ni orang yang bijak cerdik maknanya dia sedekah yang afdal itu ialah kita sedekah dengan perkara yang sangat diperlukan oleh manusia pada masa tu di tempat tu. Tu. Misal sekarang ayah mahal pula ni. Ayah mahal. Mana sedekah ayah. Jadi macam sekarang ayah sampai 7 riyal ke? 7 riyal lebih. Jadi kalau orang amari ayah, Allah mana rasa berbesar hati. Jadi tang 4 riyal sekilo tu buat mari ayah, buat ayah 10 riyal seekor. Jadi dia tak kurang orang panggil. Itu begitu Mana berbesar. Misal gula mah payuh gula, ada suatu ketika dulu gula payuh. Sehingga berlaku orang panggil susu gula, susu minyak tu perangai orang jual Kau payuh kau dia susu Tujuan dia untuk meraih keuntungan yang berlipat ganda sebab itu maknanya orang panggil ihtikar. Itu maknanya bukan zaman sekarang aja ihtikar tu. Zaman dulu pun itu dalam bahagian dosa orang yang menjual mana peniaga-peniaga susu bahagian. Bahagian ni ialah barang keperluan asasi. Kalau susu rokok tak apa sebab itu bagai keperluan, bukan barang keperluan. Hak tu orang tak beli memelah orang dah tegahan dengan dia tu dia akan beli juga mahal sama mana pun Tapi dia panggil itu bukan mudarat umum Bagai itu bukan keperluan pun. Kita yang menjadikan benda tu dia panggil kita yang menjadikan dia jadi keperluan. Asal dia tidak tu. Barang keperluan makna beras, minyak, benda tak dapat tidak itulah maknanya tu berlaku sebab apa? Sebab benda tu tak ada orang ambil kesempatan. Susu dulu mari stok baru jual dengan harga yang mahal, pandai dia Jadi kaya raya lah dia konon-kononnya dengan sebab tu tu. Ialah boleh jadi dia tu jadi bertambah kaya, tapi kebaikan maksudnya keberkatan tidak ada. Jadi kita sedekah kepada seorang tu dengan benda dia perlu masa tu. Sebab tu masa kita sakaratul maut itu kita tak sigap apa dah. Malaikat nak kat air. Sebab masa tu dimensibuhkan dengan sangat dahaga. Maka dengan sebab itulah syaitan, makna syaitan ni adalah penipu yang paling licik, yang paling cerdik. Syaitan lah orang panggil pakar kepada penipuan. Dia pandai dia pandai orang panggil dia penyamaran yang paling samar ketika mana sakaratul maut ni IQ kita pada tahap apa? 0, kosong. Masa sakaratul maut tu 0. IQ kita kosong. Yang menyelamatkan kita ialah kasih belah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tolong Allah Taala. In tansurullah yansurkum. Kalau Allah Taala tak jaga kita, jawab kita jadi makan syaitan lah. Memang itu ialah orang panggil last chance, maknanya peluang yang terakhir bagi syaitan. Dia tak dapat kita, tak dapat tackle masa tu, tak dapatlah kita. Maka dengan sebab tu dia buat penyamaran yang paling samar. Apa dia? Mak kita, ayah kita, tok guru kita paling minat sekali. Mari. Pas bawa gap dia, bawa suku tawa kau, bawa emas joko kau, tidak. Bawa air mineral. Nyu. Kita duk nak air ni. Jadi memanglah tok guru, mak ayah kita, orang wajib kita taati. Cumanya dia buat syarat boleh nak air ni. Tapi mau kena passing lah. Kena tahwil. Bukan tahwil sana, tahwil akidah. Tahwil akidah, tukar channel. Boleh nak air ni kena tukar channel. Saat-saat akhir. Jadi kalau Allah Ta'ala tak beri ismah, tak beri penjagaan kepada kita, jawab dia juga, kita akan jadi ahli kelab. Syaitan mana ahli kelab neraka dah. Wal iyadzabillah.
Dengan sebab itulah kita ni masa kita senil lene begini ni, kita nak orang panggil tolong Allah Subhanahu Wa Taala dengan menuruti segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni itulah sedekah yang paling afdal. Ialah sedekah dengan sesuatu perkara yang orang paling berhajat. Maka ni dia akan jadi keterbalikannya, dia akan jadi sedekah yang terbaik itu dia akan jadi yang terbaik manfaat di akhirat kelak. Begitu. Sebab kita ni jadi kita sedekah juga tapi kita tidak buat pada tahap yang terbaik. Kita sedekah dah tapi kita tak beri yang terbaik yang mampu kita buat. Sebab kita masih ada lagi pemikiran kata rugi. Kita sedekah dah, kita dapat dah lawan mana perasaan kedekut kita tu. Tapi kita tidak akan sedekah yang terbaik yang mampu kita buat. Bukan tak mampu, kita mampu buat. Sebab apa? Masih lagi ada perkiraan biarlah aku sedekah dah pada tu 10 riyal cukup dah tu tu. Sedangkan kita mampu lebih daripada tu sebab kita duk berasa macam rugi juga. Tu. Bukan kita tak boleh langsung tidak kedekut dah kita ni. Tu. Jadi boleh jadi kita tu bui tu kerana takut orang cop kita kedekut tu. Jadi makna orang yang terbaik dengan sedekahnya makna dia buat yang terbaik dan dia memahami situasi. Memahami situasi maksudnya keperluan orang semasa tu gapo dia. Kadang-kadang pitih. Kadang-kadang bukan pitih. Ni penuh rumah. Semenjak dia akad bendera putih. Penuh rumah gapo dia? Berah. Berah tak nak makan berah saja. Jadi berah saja, dapat berah orang doa akad mari berah saja. Lagi sekali dia tengok berah orang mari tengok no pakai no tasir berah banyak dah tu. Jadi maksudnya ialah orang panggil makna yang kita buat yang terbaik, makna kita mengira orang panggil keperluan hajat manusia maka di akhirat kelak kita akan dapat yang terbaik daripada Allah Taala. Kerana muraah kita pandai kita melera kepada manusia. Kita tidak fikir macam berdakwah lah setengah-setengah orang tu aku ayat dah lepas dah lah tanggungjawab aku betul lah maknanya terima tak terima tu bukan kerja kita tetapi kita usaha yang terbaik dengan cara pongoh backing dia menasihati orang jadi dia ingat dia tu telah menjalankan orang panggil kerja dakwah dah konon-kononnya sedangkan orang jadi semakin jauh tu kahwin ayat dah lepas dah kahwin makna kau dah sudah melakukan makna nahi mungkar misalnya tapi pendekatan kita tu macam mana maksudnya kita kalau dengan cara kita tu bukan maksud kita nak selamatkan orang lagi tu kita nak tunjuk kita hebat misalnya tu ada juga kadang-kadang orang lagi tu jadi dengan sebab itulah kita buat apa pun makna yang terbaik semaya kita yang terbaik usahakan khusyuknya yang terbaik bukan kerana nak dapat perhatian makhluk tapi kita nak perhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Ta'ala saja yang memberi penghargaan kepada usaha kita, tak ada apa-apa lah. Wa kana sa'yukum mashkura adalah usaha kamu dihargai oleh Allah Ta'ala. Tuhan yang menghargai usaha kita. Orang tak tahu pun tak apa. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa saja yang kamu buat daripada kebaikan, Allah Ta'ala tahu. Cukup dah lah. Allah Ta'ala tahu hasbi rabbi. Cukup dah aku dengan Tuhan aku hasbi Allah. Asalkan Tuhan tahu cukup dah. Orang tak tahu pun tak apalah. Begitulah orang yang mempunyai nilai akhlak yang tinggi, budi pekerti yang tinggi, mana kebaikan dia, kesusahan dia hanya dia dengan Allah Taala saja. Kita ni kesusahan kita akan royak kepada kita akan luah keperasaan kita. Susahnya kita Allah, anak sekolah lah. Kita ni sakit, macam-macam kita duk meluah untuk meraih simpati orang. Tapi kalau kita duk royak kerak-kerak kali sangat, acaknya bukannya orang simpati, orang meluak. Itu perangai manusia. Tapi Allah Taala tak apa. Allah Ta'ala ni kita wak lembek teka, wak lenjur dengan dia, kau dia suka. Dengan manusia akan rasa meluak. Sekali, dua kita minta tolong orang, tak apa munasabah ni kalau hub mendatang kadang-kadang manusia ni dia perangai lagu tu. Dia macam-macam Kalau kita layan dia akan jadi melebih-lebih pula naik atas kepala kita pula Mentaka kita tolong dia minta nak butai kau minta pinjai kau mana minta tolong kita buat. Lepas pada tu kau kau itu kau mana dia kau itu lagi jadi dia tak melego kita sudah orang panggil meminta pertolongan orang sudi menolong kita makna kita menghargai pertolongan dia makna kita minta tolong maknanya apabila kita terdesak tak leh dah tak ada arah dah kena orang tolong sampai kepada satu tahap terpaksa kita kena minta tolong dengan orang tak salah minta tolong dengan orang bukan kata tak boleh minta tolong dengan orang
Tapi jangan menyusahkan orang. Tapi kalau terpaksa, itu lain lah. Tapi kita faham lah. Mana terpaksa ni macam mana. Supaya dia kata, sakit apa tak ada semaya Jumaat, sakit perut. Tak kena nak waktu sakit perut. Jadi faham lah mana sakit perut tu, mana sekali dua, mana jari-jari sekali. Yalah. Tu poting kelah ke misalnya apa-apa. Sakit perut. Nak sama-sama. Tu bukan dah tu. Hak luar dah tu orang panggil. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Jadi, mana saling ziarah menziarahi. Mereka itu, Fir'aun bermula arwah orang yang mukminin pada Iliyin. Orang mukmin, roh-roh mereka. Setelah daripada mati ni, jasad ni dalam kubur. Jasad dalam kubur. Tapi bagaimana? Orang panggil mananya orang panggil diberi azab dan juga diseksa akan jasad itu. Ada perhubungan roh dengan jasad tu. Walaupun roh tidak duduk sekali dengan jasad sekalipun. Tu kita jangan faham. Maksud bila bergabung roh dengan jasad tu baru. Bagi tidak, tu. Dia ada juga mana roh mari kepada mana jasad tu. Tapi kalau roh, sebab isu yang sebelum daripada ni, satu orang dikerak dua tu gerak belakang. Kalau mati apalah mana roh tu. Mana roh tu dia tidak boleh disuku-sukukan. Tak boleh ditaksim. Jadi bukanlah mana sekarang ni ada roh sekarang. Bukan, Tapi maknanya, dua-dua bahagian tubuh yang terkerak itu, dia berhubung dengan roh. Hubungan tu macam mana? Tu tak boleh nak hoyak. Sebagaimana anak sebut dah sebelum, makna banyak benda-benda perhubungan yang kita tak boleh nak gambarkan, tak boleh nak fikir. Benda yang kita tak boleh nak memikir. Tu. Banyak benda-benda yang seperti sebab ni lah maknanya macam mana binatang tikus tu begitu dia tahu kita berkecek nak pasal berakak makna dia tak kena dah tu. Macam mana adakah dia tahu bahasa kita dia boleh faham tu. Kita tak gerti macam mana dia boleh tahu. Binatang-binatang itu ada firasat tertentu Kita manusia pun ada firasat. Firasat orang mukmin tu adalah sungguh daripada makna benda yang benar jadi maknanya ada banyak benda yang tak boleh nak dihuraikan, ditabingkan dengan kata-kata, tak boleh tu. Dalam agama begitu. Banyak setengahnya ta'abudiyun, setengahnya daripadanya ta'akuliyun. Tapi akhirnya manusia zaman sekarang ni apa-apa pun dia nak terima mestilah boleh memuaskan akal fikiran. Maksudnya benda yang makul. Kalau ghair makul dia akan tolak mentah-mentah. Maka sikap ini sudah bertentangan dengan asas kepada penerimaan agama Islam itu sendiri. Sebab itulah Sayyidina Ali kata kalau agama ni semua boleh fikir belaka, maka sapuh di atas khuf itu sepatutnya bukan di atas, makna di bawah lah. Apa sapuh atasnya? Apa dari segi ta'akulnya? Sapuh atas. Sepatutnya bawah lah sapuh. Jadi kalau kita sapuh di bawah, tidak sah, tak memadai la yajzi, tak memadai orang pakai khuf. Ganti daripada basuh kaki. Dia pun sapuh di bawah. Tak jadi. Dia kena sapuh di atas belakang kura tu. Belakang kura lah. Mungkin ambil belakang kura sungguh kita apa kata. Orang tua dulu dia panggil belakang kura ni. Setengah daripada petua untuk malah pergi bang busung. Ketiak. Masa kita mandi, kita gahar dengan belakang kura. Kena hok betul gak pergi cari belakang kura sungguh ni. Saya orang panggil belakang kura tu, kulit kura tu dia pun konyol dah. Maksud Tuan Guru Allah yarham Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Sengadria tu petua daripada dia maknanya malah pergi bang busung tiak. Kita gahar dengan belakang kura ni. Belakang kura ada dah lah di kita ni lah belakang kuranya. Dia duk ingat kau belakang kura sungguh tu. Dia pergi cari sungguh lah letih dia kata. Lagu mana ni tak boleh nak buat amal lagi. Dia kata apa pula hak tok guru ayat tak jumpa lagi belakang kura. Hei tu belakang kura dah tu. Itulah maknanya ni perhubungan banyak benda-benda yang kita tidak mampu untuk nak fikir. Tu makna macam mana boleh duk tanya ni. Sebenarnya ni pun banyak dah ni sebenarnya nak tanya baruh ni. Kalau kita ambil pendekatan orang panggil hak jumhurnya maknanya jumhur mufassirin pakai tawakuf. Maknanya cakap tu mana roh ni ada wujud, maujud. Mana mutahakkikun wujuduhu, mana hakun, mana ada. Itu wasilah kepada kita ni boleh hidup. Begitu je. Jadi kalau kita tidak tekan diri kita cari fikir ataupun belajar dalam tak pun tak ada masalah. Tu. Tapi bahasa dia lah ilmu. Bila orang tu maknanya dia ada orang panggil kemampuan untuk nak tahu lebih lagi. Tu. Mana dia korek lagi asalkan jangan siapa orang panggil jadi mudarat. Tu. Jangan siapa orang panggil meninggalkan yang fardu yang lain, yang fardu ain. Ini benda-benda yang lebih.
Jadi itu sebagai maklumat supaya kita ni tahulah keadaan dia lagu tu ni. Tapi yang pentingnya kita tahu makna kita akan disoal oleh Munkar Nakir. Gapo dia? Orang panggil persiapan kita tu supaya Munkar Nakir tu lah ya kita, itu yang penting. Tu. Qala musannifur rahimahullah taala, jadi sebagaimana kitab kitab dia pun yang Allah taala sebut dalam surah Al-Mutaffifin, kalla inna kitabal abrar fi 'alliyin. Maksudnya sungguhnya kitab orang-orang abrar, orang mukmin yang beramal itu maknanya ialah di pada ilin. Ilin itu makna ulun, makna tinggi, langit yang ketujuh. Duduk tinggi ni nikmat. Kalau duduk bawah bawah. Sebagaimana dia kata dan arwah kufar pada sijin. Sijin ambil daripada sijnung, makna penjara. Patak bumi. Bumi yang ketujuh. Sijin. Roh orang kafir duduk pada sijin. Sijin tu sendiri makna dia penjara. Penjara-penjara ni ialah mafhum daripada penjara, tempat sempit dan tertutup. Sudah tentu tempat yang tidak menyelesaikan, apatah lagi tempat untuk bertalazuz, bermewah-mewah, bersedak-sedak Tapi duduk tempat tinggi, kayak kita nak naik tempat tinggi, budak-budak tengok ada tangga tempat ni, nak pergi naik boleh atas menara. Kita jangan. Orang kerja je boleh naik. Dia nak pergi bukas naik tu. Duduk tempat tinggi tengok supaya kondom yang ni ada kita orang kapal dah agak toksik. Apa duduk tinggi takut Dia suka bagusnya Duduk tinggi-tinggi dia beli hok tingkat tinggi-tinggi tu boleh tengok. Sedap ni akan ada bangunan tertinggi pula di Kubakia 39 tingkat. Arika, ada dah Troika. Syarikat yang sama. Kau ada bagi nama dia Arika. Jadi maknanya maknanya orang panggil Iliyin pada tempatnya tinggi di langit yang ketujuh. Tu roh orang yang beriman. Roh orang yang beriman. Jasad dia di mana? Di dalam kubur tu. Tapi dia ada konteks, ada hubungnya. Benda ni bila zaman kita semakin maju sebenarnya semakin mudahlah kita nak fahamnya. Macam internet sekarang dulu masya-Allah makna radio tu pun puas mikir. Kita sekarang radio ni tahun berapa lagi ada wujud. Sampai lah ni kita tak boleh nak buat lagi radio. Kau boleh dah buat radio? Tak boleh. Kalau buka body dia tengok belakang enggak apa dah lama lagu tu kan Kita tak boleh nak buat juga Cuma kita ni pengguna je. Tu. Jadi maksudnya bagaimana orang panggil pakai online, bayar online cuba kita boleh jadi benda-benda lagu tu tu. Weh, bayar tu. Orang tak kena kerja apa mudahnya tengok benda tu sedangkan benda tu benda yang reality tu pun bagi kebanyakan orang dia hanya tahu guna saja. Cuba awak jelaskan bagaimana tak boleh ya kita hanya tahu mengguna je orang je buat tu mana tahunya. Internet kalau siapa sekarang siapa dia boleh kok mana terror macam ustaz lah terror guna dia je tapi bagaimana prosesnya tak boleh nak bayar juga tapi apa itu itulah perhubungan. Jadi benda tu mudah saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebabnya setengah orang tu dia payah juga nak terima macam mana roh duduk di Iliyin, lepas tu jasad duduk di pas betul jemaat tu pergi ziarah mana roh dia tak ada macam mana tahu juga jasad pun boleh tahu juga itu isu yang sebelum daripada ni. Dia ada perhubungan roh tu, dia ada perhubungan dengan jasad tu. Roh ada perhubungan jasad kita ni dia bersilih hati lah sebab dia jadi hancur waktu dia tidak pelik lah sebab jasad ni bertukar-tukar pun dia tak ada gapo dia sebab hakikat kitanya ialah roh kita tu lah. Itu ada soalan tanya tu, jasad mana ustaz dia kata dalam neraka ni pula dalam neraka apa hancur lebu kat dia jadi hok baru pula jadi sebenarnya tak timbul isu lah maknanya jasad mana pun hakikat dia kita tu ialah roh kita bukan jasad kita dak. Sebab itulah boleh dipinjau orang panggil organ orang lain bubuh boleh berlaku benda tu. Itu tidak pelik Sebab yang diiktibarkan ialah diri kita tu gap dia yang dipertanggungjawabkan dengan segala hukum taklifiyah dan akhirnya diambil tindakan dengan sebab kelalaian kita itu dalam melaksanakan perintah Allah Taala. Ialah diri kita gap dia roh kita dah. Cumanya untuk nak wiasa tu melalui jasa, body tu. Jadi roh orang beriman pada Iliyin, tempat yang tinggi langit yang ketujuh dan arwah kufar pada sijin, patak bumi. Sijin duduk. Sijin tu sendiri makna dia penjara
mana tempat yang sempit. Jadi bagaimana keadaannya? Terseksa, duduk dalam keadaan tu mana sijin. Dan tiap-tiap roh dengan jasadnya berhubung, kata Qurtubi. Mana tiap-tiap roh dengan jasadnya berhubung. Bagaimana kafiat berhubung itu? Itu tidak dikata majhul, tak boleh nak wayak. Tapi ada hubungan. Tu. Kata Qurtubi, arwah syuhada di dalam syurga. Setengahnya kata makna dalam burung-burung yang hijau berterbangan di Illiyin. Tu. Kata kil arwah segala mukmin sekaliannya di dalam syurga. Jadi dia tidak jadi tanakut juga. Kalau kita nak jamak pun boleh. Mana Illiyin tu juga, mana syurga dah tu. Ataupun di atas hakikat keduanya lain-lain pun tak apalah, ni berkata dalam syurga. Mana roh orang yang beriman tu dalam syurga. Itu satu pandangan ni kata kil. Dan apabila mati seorang daripada mukminin, apabila diambil nyawanya, maka menyebut akan dia oleh malaikat. Malaikat sebut. Sebut nama makna seru nama kita. Qala musannifur rahimahullah taala, dan riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya sya'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa padanya maksudnya kalau bahasa manasuhu, apa padanya pada hadis, yakni statement itu inilah butir, apa pada hadis, maksudnya kenyataannya bahawasanya itulah apa padanya. Apa yang pada hadis itu apa dia? Bahawasanya arwah orang mukminin itu maksudnya manasuhu. Itu dia panggil cakap ajuk, bukan cakap pindah. Itu makna ada padanya. Apa padanya? Itu makna cakap ajuk. Kita kecek tu, kita merwayatkan perkataan orang wayak. Mamak kata gini, kamu ni agak mana? Kadang-kadang kita cakap pindah ni maknanya kita olah dengan ungkapan yang lain. Tu. Apa padanya bahawasanya nasnya daripada Nabi sendiri, bahawasanya arwah orang mukmin itu terlebih sangat suka, seronok, duduk dalam keadaan seronok, suka, gembira, daripada seorang makna lebih daripada sukanya daripada seorang kamu yang datang daripada gaib mendapat akan dia akan gaib. Gaib dia bagai yang kita hilang kemudian jumpa balik, Allah sukanya. Jadi orang mukmin roh orang mukmin tu sukanya, seronok dia, berbahagianya ni bagaimana, lebih daripada tu lagi. Lebih daripada orang yang kehilangan satu benda kemudian dia jumpa balik bagi dia. Kalau sebab kita kata lah ni gap dia, ambil besar-besar sikit motor misalnya, nyambil kok dia, nyuri kok dia ni. Gi wak ripuk tu yalah al-maklum sajalah zaman kita sekarang ni nak boleh balik tu agak payahlah. Cuma wak ripuk tu takut-takut naik atas batas tekak kita dia mau duk guna nama motor kita ke wak benda-benda tak molek berapa naik menggunakan nama motor kita wak ripuk. Jadi bolehlah kita wak sanggup tapi harapan untuk mendapatkan balik tu itu tak banyak maksudnya golik-golik gak dia ambil kau gak pakai suk gitu jelah tiba-tiba rezeki dia maknanya di telefon pihak orang panggil jabat polis kata ada dah motor, jumpa motor, Allah melopak suka motor wai suku lah ni budak LC tak say dah budak lah ni tak say LC kita nak wai suku tak beli wai suku, tak say sekolah mak ayah sebut tak say sekolah dia kalah selalu beli kalau tidak wai suku NVX tu jadi maknanya benda yang kita dah putus harapan dah untuk mendapatkan balik, benda tu hilang, tiba-tiba dapat balik, masya-Allah melopak suka jadi itu gambaran bandingnya makna suka. Nak ayat kata suka lah, duduk dalam keadaan suka tapi suka saat orang panggil mula-mula dapat benda hok hilang saat ni tu saat tu ialah sukanya saat permulaan tapi dalam di sana dia tidak lagi tu kita benda hok mula-mula benda baru lah hok suka sekali, boleh bini baru, kereta baru rumah baru, semua baju baru masa tu seronok baju baru, pakai baju baru Allah pada baju tu makna tidaklah mahal sangat tapi kita baru beli PT kita belana tak beli
Duk ngepek kau bini ni beli lama-lama beli ni. Dia orang tina dia tak leh dia nak laki dia semak ni. Kita orang jatuh ni ala kadang gitu je balah lah ni. Tak apa tak ada orang duk nak dah kita kan. Bukan nak suruh orang nak ni kan. Dia tak leh lah penampilan kita tu malu dia ni. Tu laki siapa dia ni dia kata ni. Malu dia jaga standard dia lah memang dia. Kita pun tak apalah ni. Beli lah. Jadi tapi rupa-rupanya bila kita beli kan kita juga seronoknya ni. Pakai baju baru. Tu. Apa saja. Tapi benda tu nak ayatnya dunia nikmat dunia ni dia semakin pudar dia. Mula-mula tu suka tahap yang tertinggi. Sebutlah gapo bini baru nombor satu sekali bini lah paling sedap kali. Tapi mula-mula lepas tu jadi biasa-biasa je. Samalah kita duk nak kereta besar ni. Nak kereta besar mula-mula nak kalau budak-budak gak nak motor, basikal dia malu nak pergi sekolah. Motor buruk pun tak apa ni. Beli motor buruk ni. Mula-mula tak apalah lepas tu mana boleh motor buruk ni. Malu ni nak motor baru. Pas motor baru mana motor kau kelas lagi ni. Lagi sekali motor tak mana-mana nak kereta pula ni. Jadi kereta Mercedes kau Audi kau berapa mula-mula tu memanglah seronok. Sedapnya ni berasa nikmat. Tapi lama-lama moga kereta-kereta ni alat perhubungan. Duduk atas dia sedap gemuk ni. Tak ada dah lah ni. Dia jadi biasa-biasa je. Tu nikmat dunia. Nikmat akhirat baik dalam kubur kau ni. Apatah lagi dalam syurga dia semakin bertambah. Jadi suka lebih daripada suka kamu yang datang daripada gaib mendapat akan dia akan gaib. Maka bertanya mereka itu sahabat akan dia akan Nabi apa diperbuat Allah akan sianu laki-laki. Sianu tu kinayah daripada nama si fulan dalam bahasa Arab fulan. Dia masuk dalam isim makrifah juga. Dia seseorang. Kalau seseorang tu makna nakirah. Jadi kalau sianu makna fulan tu maksudnya adalah seorang yang tertentu. Yang mana adalah si fulan tu makna orang tertentu, nama dia tertentu. Tapi kita tak sebut nama dia. Maka kita kata si fulan. Jadi anu makna si fulan ni. Tu. Setengah orang anu tak si juga ni. Dia ada makna itu juga ni. Tu bahasa Melayu. Jadi bahasa Arabnya ni fulan. Fulan si fulan ni. Fulan ibn fulan. Jadi ni apa ni yang maknanya sianu laki-laki dan apa yang diperbuat akan sianu yang perempuan tanya secara muayyan spesifik kepada seorang. Apa dia yang berlaku kepada dia ni? Maka jika dikatanya baginya senya telah datang ia akan kamu. Nah si fulan tu kata mereka itu telah datang ia ni akan kamu. Si fulan sana ni makna roh dia lah. Kata mereka itu senya dilalu dengan dia kepada ibunya Hawiyah. Hawiyah tu setengah daripada nama neraka. Hawiyah makna dia jurang yang tersangat dalam, yang tidak dijangkau kedalamannya, maksud sangat dalam. Maknanya itu adalah ayat benda-benda yang setengah daripada kes yang berlaku. Tu Nabi cerita tu. Dia macam-macam ahwal. Ini setengah daripada ahwal yang berlaku kepada. Dan tiada syak lagi. Jadi daripada hadis ni tiada syak lagi tatak kala itu tatak kala mana datang roh itu dan juga diceritakan sebegitu berkata-kata orang mati itu. Mana orang mati boleh berkata-kata. Tu. Maksudnya daripada hadis ini boleh disetujui ambil mana mafhum dia ialah orang mati itu boleh berkata-kata. Seperti hadis menjawab salam atas orang yang memberi salam. Ada hadis maknanya orang mati jawab salam. Kita wi salam kepada orang mati di kubur ni, dia jawab salam kita. Cuma kita tak dengar. Tu. Maksud dia jawab salam kita. Bermakna dia mendengar. Mana dia sahut. Dia jawab salam kita. Tu ada. Seperti hadis tu jugalah. Di dalam kubur. Makna memberi salam akan dia, akan orang mati itu di dalam kuburnya orang mati. Dan terkadang didengarkan dia jawapan orang mati itu setengah daripada manusia karamah baginya, bagi setengah manusia. Ada? Tu. Setengah daripada manusia yang terpilih lah. Allah Ta'ala beri kepada dia boleh dengar jawab orang mati itu. Assalamualaikum ya ahli diyar. Waalaikumsalam. Mana jawab? Dengar. Tapi dia tak lari dah. Sebab apa tak lari? Sebab ni orang Allah Ta'ala pilih dah ni. Dia tidak takut ni. Jadi kalau hok lari tu memang tu tak boleh dengar di mula lagi. Sebab dia kata saat ni karamah baginya. Kalau dengar juga tu bukan jawab daripada orang dalam kubur, itu prank saya dia. Saya dia buat prank ni, jamin orang buat prank ke ni. Saya dia buat prank kepada dia ni. Bunyi salah lagi celodar dia.
Jadi ada setengah-setengah daripada manusia ni Allah Ta'ala dia boleh dengar. Dia beri salam kepada sahabat dia. Dia dengar sahabat dia jawab salam. Itu karamatan. Panggil karamatan lahu baginya. Karamah bagi, kemuliaan bagi dia boleh dengar. Jadi itu menunjukkan macam inilah. Macam orang-orang yang Allah Ta'ala pertemukan dia dengan Lailatul Qadar. Dia boleh bertemu dengan Lailatul Qadar. Untuk mendapat fadilat Lailatul Qadar tu bukan syarat bertemu ni, syarat dia mutabaqah. Mutabaqah amalan kita dengan masa tu. Bertemu ni maksudnya Allah Taala tunjuk betul-betul kepada dia. Hanya tak bukan sok-sok lah ni. Sekali tujuan misalnya ni Allah Taala tunjuk malam tu ni. Jadi Allah Taala pilih untuk dia tu tahu masa tu. Inilah malam Lailatul Qadar ni. Itu rezeki lah ni. Itu juga karamah, kemuliaan. Karamah ni kemuliaan yang Allah Ta'ala beri kepada seseorang itu. Sehingga kan Allah Ta'ala kasyafkan kepada dia suara gaib. Kemudian suara orang dalam kubur tu dipanggil gaib. Ya alam gaib. Alam gaib ni tengok kita tak boleh. Kita berada di alam syahadah. Alam syahadah dengan alam gaib ni dia ada hijab. Ada satir. Dengan sebab tu baik suara ataupun rupa tak boleh nak tengok, tak boleh nak dengar suara. Tu. Jadi kalau dengar tu ni. Tu. Dengar tu maksudnya ni mana dibuka hijab. Tu. Dan kalau macam kita kata hatu ke syaitan tu, tu orang dengar suara ke apa ni. Tu. Dia syaitan, hatu syaitan ni dia duduk alam gaib. Ni. Jadi kalau dia menjelma dia boleh Allah Taala beri kepada dia untuk tasawur. Ni. Ya tamatsul ni berupa. Dia boleh menjelma. Ni. Tetapi dia mengambil risiko. Sebab dia tidak berada di alam dia. Bila dia tubik daripada alam dia, bermakna dia mengambil risiko. Bahaya dah. Macam kita menyelir dalam air dah. Tak ada lah bisa kita tuk deka pun. Bisa makhluk dalam air lah. Jadi sebenarnya sebab itulah orang nak melawan dengan hatu syaitan. Masa dia menjelma tu molek. Sebab dia berada pada tahap paling lemah sebenarnya. Dia kuat dengan keadaan habitat dia. Kejadian dia alam gaib. Itulah maknanya paling power ni. Jadi ni kalau dia memilih untuk menzahirkan tubuh badan dia, tu dia cari pasal lah. Jumpa dengan kita mau ni kita lari berat ni, tak apalah ni. Dia pun agak-agak juga ni. Sekarang kata orang berani lawan dia tak berani lah ni. Gitu je. Tu. Kita menyelir dalam air tak ada lah biasa kitanya ni. Sebab itu bukan alam kita. Makhluk dalam air pun kalau tubik luar pun dia tak jadi itu dah, tak jadi biasa dah. Su'ila radhiyallahu anhu, daripada orang yang mati tenggelam di dalam laut, adakah soal oleh Munkar dan Nakir atau tiada? Dan kanak-kanak ditanya atau tiada, yakni tiada ditanya. Dan orang syahid ma'rakah demikian juga, maksudnya kena tanya ke tidak. Syahid ma'rakah ni makna orang syahid mati di medan peperangan ataupun mati dengan sebab luka yang disabitkan pada medan peperangan. Terbawa-bawa dengan orang panggil luka itulah. Dia mati di rumah. Tu syahid ma'rakah. Dia syahid sebenarnya pada dasarnya dia ada tiga. Syahid. Ada syahid dunia saja, ada syahid akhirat saja, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia. Hak tak boleh mandi haram mandi ni ialah apabila ada unsur syahid dunia. Sama ada syahid dunia atau syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat saja tak boleh, mana wajib kena mandi. Syahid akhirat saja ni orang mati berana, orang mati kena penyakit itu syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat ni maksudnya orang mati syahid ma'rakah ni lah. Syahid ma'rakah niat dia tu ialah lillahi ta'ala. Tu maknanya syahid akhirat dan dunia. Hak syahid dunia ni kita tidak tahu secara tepat sebab hati orang kita tak tahu. Makna dia pergi perang tu maknanya dia mati di medan peperangan, tetapi sebenarnya kosak dia nya ialah kerana perhatian manusia, penghargaan manusia, dan orang panggil nak kepada hazzud dunia, tu. Maka dia panggil syahid dunia. Wajib kena mati sebab kita tak tahu ahwal hati dia tu. Tu syahid dunia lah. Tapi kita nak hukum tu tak boleh lah. Cuma dari segi pembahagian syahid tu makna kita kena buat lagi tu. Tapi orang tu kita tak tahu sebab kita tak tahu hati dia dengan Allah Ta'ala tu macam mana. Tu. Jadi makna walaupun orang tuduh dia tu tak ikhlas ke perang ni, tu tidak boleh dipakai.
Jadi orang syahid Marokah itu soalan dia, maka dijawabnya kanak-kanak tiada ditanya akan dia. Oleh Munkar Nakir, kanak-kanak tidak kena tanya. Dan demikian lagi orang syahid tiada ditanya mana syahid Marokah sana, dan orang mati tenggelam. Dia mula-mula tanya tadi mana mati tenggelam ni. Orang mati tenggelam, mana sekat tu? Sekat tu, kerak dulu ni. Dan orang mati tenggelam dan yang mati syahid, dan syahid mahabbah. Sini kita pun tak pasti ni, syahid mahabbah. Jadi boleh jadi lain daripada syahid Marokah lah. Tu. Dan orang gila start daripada mana? Start daripada orang mati tenggelam. Start daripada orang mati tenggelam, orang gila dan yang mati pada malam Jumaat, dan yang mati pada zaman yang muazzam. Zaman makna masa yang mulia, yang lebih, seperti hari raya ke hari Jumaat dia sebut dah saat ni. Jadi zaman yang muazzam seperti kita kata hari raya, hari Arafah. Tu makna hari yang lebih lah dalam agama. Dan tempatnya tempat yang muazzam, tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang ditakzimkan pada agama, seperti masjid ko, mati dalam masjid ko. Tu. Allah, orang pakat kecek Allah, comel lah dia mati dalam masjid. Duduk tengah sujud Itu dia panggil pada tempat yang muazzam, pada masa yang muazzam tiada ditanya sekaliannya, ambil daripada orang mati tenggelam tu. Ditanya sekalian mereka itu soal takrimah. Kena tanya juga, tapi soal takrimah memuliakan. Dia soal siasat, kalau kena soal juga, kena tanya juga tapi dia tak sama Hok kena tanya macam ni lah, hok kena tanya di SJR tu lah tempat polis ruak Arab belok tu ada setengahnya tak kena tanya, tunjuk surat surat muka lain pun polis pun muka manusia juga kadang-kadang dia perhatian dia jadi lemah, lama-lama jadi sebab kita menulis lama-lama kita akan buat kesilapan jadi setengah orang kita susah pergi bala polis minta buat surat lalu ke SJR tak tanya-tanya pun dia buat kecek buat tak cara adalah ketika lagi tu supaya ni tempat imigrasi, kalau tempat kita tu biasa je tapi kalau dengan orang Arab ni macam-macam bukan hari ni, maka tak serupa, pengalaman orang tak serupa. Ambil saja orang pergi Mekah misalnya. Orang pergi Mekah ni kadang-kadang dia masuk ke Madinah, kemudian dia balik tu ke Jeddah. Kadang-kadang dia masuk ke Jeddah, balik ke Madinah, kadang-kadang masuk ke Jeddah, balik ke Jeddah juga walaupun dia masuk Jeddah, dia pergi Mekah dulu, kemudian dia ke Madinah, kemudian nak balik tu dia nak ke Jeddah balik. Jauh juga ataupun orang panggil maknanya dia Jeddah tu, makna dia sampai tu ke Jeddah tapi dia pergi Madinah dulu sebab dia pergi lewat, tapi jadi turun di Jeddah juga, di Mekah juga jadi cerita kalau ni biasa ni percakapan orang-orang pergi haji masalah urusan dengan immigration orang panggil orang Arab jadi masa balik tu mana terminal orang panggil dia tak serupa. Kalau di sudah biasa pakak duk kecek belaka, kalau balik ke Jeddah Mekah ni dia syadik sikit pemeriksaan dia tu. Kalau Madinah ni biasa orang kata agak lebih mudah dia agak santai, agak agak orang panggil bertoleransi, dia panggil agak bertoleransi tapi kadang-kadang dia balik ke Jeddah tak ada gapo-gapo, tak ada mengata susah. Kalau tu naik kapal terbang balik tak ada gapo, begitulah manusia jadi begitulah maknanya. Nak ayat kata dia samalah macam fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Makna seperti orang yang menerima surat ke sebelah dia, bukan dia golongan yang terbaik ialah masuk syurga tanpa hisab. Kemudian hak lain daripada tu kota dia tak banyak lain daripada tu kena hisab. Walaupun kena hisab dia ada ranking berat fa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka adapun orang yang diberi surat amalan dia kok tangan kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Mudah-mudah je. Lalu juga cek mudah-mudah je. Tak ada kecek banyak jadi maknanya nak ayat kata mereka ini disoal, tapi soal takrimah. Soal siasat tu ada kalau macam orang yang disoal siasat oleh polis nyok tembok lah nyota tembok ke dia yang katuk macam-macam dia mau cerita tapi ada yang disoal dengan cara baik biasa je hok kes jenayah lah tu kena tembok tu tu masuk lekak tu. Jadi
Maknanya mereka ini disoal soal takrimah dan soal aman. Tanya, tapi tanya tu dengan cara molek, cara baik. Orang mari tanya kita ni pun satu hal juga ni. Allah, muka pongoh, celek mata ni. Allah, tanya molek-molek ni. Tak boleh kau tanya molek-molek berhalus ni. Ni mari tanya makan nak makan orang ni. Tu kan. Ada setengahnya Allah berhalus dia tanya ni. Jadi makna kita pun Allah lenenya ni. Tu. Itu dia panggil soal takrimah. Soal mana menyoal dengan cara takrimah dan juga aman. Kena tanya juga ni. Dan soal aman daripada fitnahnya. Fitnah soal saat ni. Fitnah soal kepada dia. Iyalah dia tidak soal saja, tidak tanya saja bukan akhir ni. Dia ada ngopoh dia ni. Tu. Makna tak kena jawab, tak jawab, kena tebok, katok masuk 70 hasta dalam tanah tu. Kemudian cakung balik dengan kuku dia tu daripada besi, malaikat. Bukan akhir tu daripada besi. Cakung makan orang cakung daging tu lah. Cakung awak naik semula. Tanya pula, tak jawab. Tak jawab, kena tebok ni. Jawab, tak kena katok juga ni. Jawab tapi tak kena. Jadi maknanya jawab, puas hati jawab belaka soalan. Beres periksa ni. Apa jawab belaka beres. Jawab tu memang beres. Kena tak kena tu. Betul ke tak betul tu tahu ni. Bila tu rezak gak ni. Mak dia kata, mu kata beres periksa boleh jawab belaka. Betul lah, mak kita boleh jawab belaka ni. Tapi tak tahu betul ke salah. Dia sendiri dia tahu dah, muka dia jawab ni. Dia pun tahu diri dia ni. Jadi maknanya ni, ditanya dengan soal aman daripada fitnah tanya tu. Fitnah soal mungkar nakir tu. Maksudnya tidak kena katok, tidak kena murih, tidak kena jerkoh. Tanya dengan mesra ni. Tanya dengan ramah mesra ni gak ni. Orang panggil hok tak gaji kecek, orang hok tak gaji kecek pun nak jadi kecek ni. Ni tanya biakin selalu ni. Tu. Su'ila radhiyallahu anhu ila akhir wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu wa man yudlil. Amma ba'd, faqala Syekh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bil. Itu siap dah kata. Ada. Kita buat sikit. Ni jaga. Sana anak ni. Sebelum daripada kita baca kitab yang kedua, nak apa baru terlintas tak ni? Kalau baca belakang tu buat rekod boleh. Buat rekod. Tak ada masa kena esok lah. Kena esok, tak boleh esok lah. Esok. Jazakallah ni, terima kasih. Nak buat selesai? Tak apa. Ada naskah ni lah. Ada. Tak apa. Tak apa, kita buat esok lah. Jadi kita ambil masa. Jadi nak buat masa mana tu? Boleh je baca hak ni, lepas tu baca hak dengan nak start nak rekod. Ya, lewat esok lah. Esok. Anak pun terletak saat ni lah. Tak apalah, kita baca kitab lah dia lah. Esok. Nak kira stop mana? Tak apa. Kita baca esok lah. Mana kita ni? Wa in yakun maka surah 101. Itu mati ni. Wa in yakun ma'nan fa syahidun faqat wal mufradul mutlaqu ghairu ma farat wal mufradun nisbiyyu ma yuqayyadu bi thiqatin wa mithlu dzaka baladu. Qala musannif rahimahullah taala, kita baca capur selalu. Nak jimat masa pakai capur selalu. Mana ni? Wa in yakun yujadu. Tu dia panggil yakun tammah. Yakun tammah ni dia tidak ada khabar. Dia tidak ada khabar. Itu yakun khamah dengan makna yujadu. Kalau kana dengan makna wujida. Itu dengan makna
Jika adalah ia, maksudnya jika didapati matnun akan matan itu lahu bagi matan tu mujami', ada yang mujami' yang menyokong dia matan ni ai muwafiqun, mana mujami'un muwafiqun sama maknanya yang mana menyokong kepada matan tu maknan pada makna maksudnya matan tu sama mata tu makna dari segi makna saja sama walam yujad lahu muwafiqul lafzan, tidak ada bagi mata tu muwafiq bagi lafaz pada lafaz dia tu berbeza sedikit tapi makna dia sama. Fadzalikal muwafiqu lahu fil makna, maka demikian muwafiq bagi matan pada makna sahaja, dia muwafiq tu pada makna matan saja. Syahidun faqat, panggil dia syahid sahaja. Namalah ayat kata nama. Wala yusamma tabi'an, tidak dinamakan tabi', nama dia syahid sahaja. Kalau muwafaqah mata dia tu dari sudut makna sahaja. Tu. Lakin qala al-hafizu Ibn Hajar al-Asqalani, berkata al-hafiz wa qad tutlaqul mutaba'atu ala syahid. Inilah yang kadang-kadang mari ni. Jadi macam itulah istilah hadis syaz munkar, kada itlaq dia tu berbagai-bagai. Tu. Jadi waqad tutlaqul mutaba'atu ala syahidi, kadang-kadang diitlaqkan mutaba'ah tu di atas syahid, wabil aksi dan di atas dan dengan akas. Akas tu makna diitlaqkan perkataan syahid di atas makna mutaba'ah. Tu. Jadi kalau syahid makna dia saat inilah. Makna dia ialah apabila adalah didapati mana ada mujami' bagi matan tu dari sudut makna saja, itu nama dia syahid. Tapi kadang-kadang sebut syahid tu dengan makna mutaba'ah. Tu. Wabila aksi dan akasnya wal amru fihi sahlun, pekerjaan padanya pada al-itlaq tu. Al-itlaq mana itlaq begitu begini tu sahlun mudah ya sebenarnya. Tak ada payah mana. Lagu mana? Misalu al-amru fihi tu. Pekerjaan padanya al-amri fihi, pekerjaan padanya pada itlaq tu muta'aba'atu Ma'marin, seperti mutaba'ah Ma'mar wa Yunus. Mana mutaba'ah Ma'mar ini aniz Zuhri, daripada Zuhri. Haitsu qala fil hadis, sekira-kira berkata Ma'mar dengan Yunus. Ma'mar dengan Yunus dia kata pada hadis tarjufu bawadiruh. Tarjufu ni maknanya bergerunyuk. Bergerunyuk ni mana bergetar. Tu. Bergerunyuk. Mana ittirab, tattaribu, ittirab, bergetar, bergerunyuk, bawadiruh. Itu lafaz dia ni. Maknanya bergerunyuk belakang Nabi ni. Bawadiruh. Mana belakangnya belakang Nabi. Di saat Nabi tu menerima orang panggil wahyu tu ni, bergerunyuk. Nampak bergerunyuk ni. Belakang. Tabi'an uqailan. Maknanya tabi'an uqailan an Zuhri. Taba'ah mutaba'ah keduanya. Mutaba'ah keduanya Ma'mar dengan Yunus akan uqailan an Zuhri. Maknanya pada setara dengan uqail. Setara dengan uqail itu Ma'mar dengan Yunus ni dia berada setara dengan uqail yang meriwayatkan daripada Zuhri. Jadi itu maknanya mutaba'ah Ma'mar dengan Yunus itu daripada Zuhri. Jadi disangkakan bahawasanya uqail ini tafarrud matan hadis tu. Tafarrud maknanya bersendirian. Apabila dilakukan i'tibar tu as-sabru lil hadisi hal yusyariku rawihi au syaikul lil zalika salikum. Tu. Apabila dibuat i'tibar ujian dibuat kajian di dalam dawawin mana kutubil hadis, maka didapati ada sanad yang lain yang mana Ma'mar dengan Yunus juga mengambil hadis tu daripada Zuhri, tapi dengan lafaz yang berbeza. Materi tu makna sama, makna tu sama, lafaz dia berbeza. Tu illa annahu qala, malaikat bahawasanya uqail itu dia berkata fuaduhu, ganti kepada bawadiruh. Uqail kata fuaduhu,
Tapi maksud dia gap dia gementar, itirab. Nabi ni gementar. Gementar maknanya itu. Jadi makna dia sama. Makna dia sama. Makna mata tu sama, tapi lafaz dia tu tak sama dah. Uqail dia guna fuaduhu. Ma'mar dengan Yunus dia guna makna bawadiruh. Jadi dua perkataan itu konteks ayat itu cara penggunaan larat itu makna menunjukkan maknanya sama. Tu. Macam kita kata cawak kota, sising lengan baju, sama je makna dia okey. Allah cawak kota. Kalau gomo tu makna umum orang Kelantan ni kalau perbuatan secara bersungguh-sungguh dia panggil gomo berlaku makan gomo, jangan gomo sangat gak kita ada penyakit ke gomo jadi orang luar kata gomo apa makan gomo dia tak faham hok dia faham tu gomo Kelantan gomo tu so aja mana gobola sepak tu bagaimana biasa dengar faham bila dia bersaing dengan Kelantan makan bergomo jangan hidup bergomo tidur tidur pun bergomo juga mana buat dengan suatu benda tu dengan bersungguh-sungguh bergomo berlaku dah tu gomo teh kalau bahasa luar dia panggil polong polong tu maknanya buat bersungguh-sungguh dah tu jadi melakukan pekerjaan bersungguh-sungguh ada mana bercawak kota kita kena cawak kota orang luar tak guna sing-sing lengan baju jadi makna dia sama aja itu maknanya muwafaqah dari segi maknan lafaz dia tu berbeza dah untuk menunjukkan ataupun gambaran keadaan Nabi itu dalam keadaan orang panggil gementar begitu maksud dia jadi tarjufu bawadiruh jadi bawadiruh itu makna jam'u badirah wa ya'al balika al-lahm allati bainal mankibi wal unuk tataribu 'inda fazi'il insan yang bergetarlah dia semasa kita terkejut belikat kita ni bergerunyung orang Kelantan panggil bergerunyung tu jadi makna Ma'mar dengan Yunus dia ambil daripada Zuhri tapi lafaz dia nya gap dia tarjufu bawadiruh maka dia mutaba'ah akan makna Uqail yang mengambil daripada Zuhri juga yakni makna lafaz yang digunakan oleh Uqail ialah fuaduhu tarjufu bergetar hatinya tapi dua tu sebenarnya talazum berlazim-lazim tu. Itu maknanya yang dikatakan mutaba'ah dari sudut makna saja wa huma mustawiyani fil makna keduanya yakni bawadiruh dengan fuaduhu tu bersamaan keduanya pada makna li'annahuma kerana kedua-duanya bawadiruh dan juga fuaduhu itu yadullah 'alal faz'i menunjukkan kedua-dua tu yakni tarjuful bawadiruh dengan tarjufu aduh itu alal faz'i di atas makna terkejut tu. Jadi nama dia syahid kalau didapati pada makna mutaba'ah itu berlaku pada makna saja wal mufradul mutlaqu ghairu mafarad wal mufradul mutlaq mufrad mutlaq huwa ghairu ma farad mufrad mutlaq ni makna gharib lah gharib mutlaq mufrad mutlaq iaitu ghairu ma farad lain daripada barang yang telah terdahulu ai sabaqo faratu makna sabaqo fil mutaba'ah wa syawahid ai fa huwa alladhi lam yutaba alaih jadi wal mufrad al mutlaq mufrad itu maksudnya fard makna gharib sebab huk mutaba'ah cerita mutaba'ah syawahid ni ialah mutaba'ah kepada rawi yang disangkakan maznun bitafarrudih yang disangkakan akan dia tu dengan tafarrud tu tiba-tiba bila dibuat iktibar orang berjumpa berlaku mutaba'ah tu pada rawi tu ataupun pada gurunya maka itu panggil mutaba'ah qasirah kalau orang panggil mutaba'ah berlaku pada rawi tu selalu itu dia panggil tamah mutaba'ah tamah ai fa huwa alladhi lam yutaba alaihi bima yuaddi lafzihi aw ma'nahu iaitu hadis yang tidak dimutabaah di atasnya di atas hadis dengan barang yang menunaikan lafaznya lafaz hadis atau maknahu ataupun makna hadis menunaikan lafaz hadis ataupun menunaikan makna hadis makna tak ada mutabaah tak ada mutabaqah bi anin farada bihi rawin wahidun an kulli ahadin dengan bahawa infirad berseoranganlah dengannya dengan al hadis
oleh satu rawi, mana rawi yang satu en kulli ahadin daripada tiap-tiap seorang ambil daripada tiap-tiap seorang ni. Tu. Dengan tidak ada mutabaah pada mana-mana peringkat. Wa amal mufradun nisbi. Saat ni dia panggil mufradul mutlaq. Adapun mufrad nisbi baca bil kasril muwahhadah. Mana ba? Mana kasrah kan yang bertitik satu, ba lah bertitik satu. Nun nisbi num bukan borak, mana num, sebab di sana ada bacaan nasabi. Takut tukar dengan nasabi. Ini baca nisbi. Nisbi lain, nasabi lain. Ay al mansubu ila jihatin khasatin, yani an nisbi mufrad mana hadis fardu lah, hadis gharib. Ni riwayat perorangan ni. Ia panggil hadis mufrad an-nisbi. Ai al-mansubu, maksudnya yang dibangsakan ila jihatin khasatin, kepada jihad yang tertentu. Jadi fayan qasim, kalau begitu tafriq dia, kalau begitu terbahagilah al-mufradu hadis fard, mana hadis gharib ini, ila salasati aqsam, kepada 3 kisim. Al-awwalu al-muqayyadu bi thiqati, watsani al-muqayyadu bi ahli baladin maksusin, wasalin al-muqayyadu bi qasrin ala rawin maksusin. Maka yang pertama dikaitkan dengan thiqah. Ada mufrad, yang pertama mufrad mana hadis fardu. Yang pertama dikaitkan dengan thiqah, riwayat oleh seorang rawi yang thiqah. Dia munfarid rawi yang thiqah. Wa tsani al-muqayyadu bi ahli baladin maksusin. Yang kedua yang dikaitkan dengan ahli negeri tertentu. Rawi yang infirad sat ni. Rawi yang infirad itu makna dikaitkan dia dengan ahli negeri yang tertentu. Wa tsalitsu, yang ketiganya al-muqayyadu bi qasrin, dikaitkan dia dengan qasar ala rawin maksusin, di atas rawi yang tertentu. Mana rawi yang tertentu seperti Zuhri ke misalnya. Wa asyara musannifu ila al-awwali, menunjuklah oleh musannif kepada yang pertama, mana al-muqayyad bi thiqah, bi qalihi, dengan katanya ma ay huwa al-hadisul lati yuqayyadu bi thiqatin. Ma yuqayyadu bi thiqatin, yang dikaitkan dengan thiqah, dengan seorang rawi yang thiqah. Itu yang pertama. Ai bi riwayati thiqah, iyahu, akan dia akan al-hadis an ghairihi, ambil daripada lain daripada thiqah tu. Misalnya al-awwali ni. Misal maknanya yang pertama al-muqayyad bi thiqah ini, hadisun ialah satu hadis, ataupun hadisu annahu sallallahu alaihi, itu maknanya kita idafah kepada lafaz hadis boleh juga. Kalau kita baca dengan tanwi annahu sallallahu alaihi wasallam, itu dia jadi badal kepada hadisun. Hadisun annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil adha adalah Nabi membaca pada Idul Adha, mana salat Idul Adha. Adalah Nabi membaca pada sembahyang sunat Idul Adha, wal fitri, dan semaya sunat hari raya fitri, bi qaf, dengan surah qaf. Ini yang tidak diamali oleh kita. Ni pilihan yang pertama ni. Tak ada yang hafiz Quran pun tak baca qaf ni. Kerana dia bukan saja memerlukan kepada hafazan kita ni, tapi perlu kepada himmah. Sekarang iman dengan makmum sama-sama himmah malah berlaku ni. Jadi tu imam kata ambo nak baca pandok-pandok, tok makmum kata oh mujur sedang molek dah ni. Makmum pun sedang molek ni. Tu imam makmum pesan kata tu imam tak usah baca panjang-panjang ayat. Tu imam pun sedang molek, aku malah juga ni dalam hati lah ni. Itulah makna keadaan kita orang zaman sekarang ni. Tu. Jadi jagalah ada orang baca surah Qaf ni semaya raya ni. Tak biasa kita jumpa lagi. Pasangan dia waqtarabatis saah. Surah waqtarabatis saah itu adalah orang panggil pilihan yang pertama. Jadi hadis ini rawahu Muslim,
Meriwayatkan hadzal hadis oleh Muslim min riwayati Damrah, daripada riwayat Damrah Ibni Sa'id Al-Mazini. Sa'id mana Damrah an Ubaidillah ibn Abdullah, ambil daripada Ubaidillah ibn Abdullah an Abi Waqid Al-Laiti, dia ambil daripada Abi Waqid Al-Laiti anhu alaihi salatu wassalam, daripadanya alaihi salatu wassalam. Jadi walam yarwihi ahadun minat thiqati illa Damrah, tidak meriwayatkan akan dia akan hadzal hadis ini ahadun oleh seorang pun minat thiqat, daripada orang yang thiqah, illa Damrah, mereka Damrah seorang aja. Orang thiqahnya. Tu. Pahak lain semua tak ada thiqah berlaku ni. Wan farada bihi, dan infiraqlah dengan hadzal hadis an Ubaidillah ibni Abi Waqidi pula ni. Mana dia infiraq oleh Damrah Ibn Sa'id daripada Ubaidillah Waqidi ni wa ilahatu, mana dia infiraq dengannya, dia sajalah orang yang thiqah ni, kemudian dia infiraq pula daripada Ubaidillah ibni Abdullah. Orang lain semua tak ada thiqah berlaku, tertentu dia seorang aja. Itu yang dikatakan muqayyad bi thiqah. Muqayyad bi thiqah tu makna dalam sana itu hak thiqahnya hanya seorang saja, maka dikaitkan dengan thiqah tu jelah infirad ni. Dia tu infirad daripada guru dia. Orang hak thiqah tak ni. Wa ila tani, dan kepada yang kedua. Kepada yang kedua, yakni kepada yang kedua muqayyad bi ahli baladin makhsusin. Dikaitkan dengan orang daripada orang yang ditentukan dengan negeri. Isyara oleh musannif bi qawlihi, dengan katanya kata musannif wa mithlu, belakang lagi, wa mithlu dzaka baladu. Wa mithlu dzaka baladu, seumpama demikian itu thiqah, yakni muqayyad dengan thiqah ialah baladu, yakni yang dikaitkan dengan balad maksus. Tu. Dia mati dia lagi tulah kecek ringkas-ringkas ni. Jadi bila kita tu pandai dah orang panggil syarah dengan orang panggil huraian, makna bolehlah kalau kita nak baca mati saja pun ni. Jadi kalau orang baca mati saja pun dia iktimat kepada syarah juga. Tapi kita kena cairlah sikit ni. Kalau baca syarah ni hingga ni. Jadi syarah ni kita baca syarah jelah. Syarah tu jelah. Mati ni nak syarah mati ni. Tapi kalau kita nak buat daurah tu bolehlah buat mati saja ni. Cara mati saja ni. Yang mudah juga. Nah, dia molek juga dia ada begitu, kita belajar mati saja ni. Baca Allah yarhamnya jillah. Apa nak luat tak apa dia ada baca Ibn Aqil tu, dia baca Ibn Malik, dia baca mati saja ni. Ya baca mati ni dia derah sampai kepada maksud. Jadi dia tidak banyaklah hurai tu. Jadi baca syarah ni dia macam dia heret kadang-kadang syarah ni dia syarah mudah nah. Syarah mudah, ikhtisar payah. Nah. Ikhtisar lebih mencabar daripada syarah. Syarah ni kita buka kita kembangkan itu sekadar kita ni. Setakat ilmu kita setakat mana. Kalau sikit-sikitlah kembangkan. Ikhtisar dia agak mencabar sikit. Nah. Sebab ikhtisar ni kita nak menjaga makna. Tu. Sebab dia panggil dia akan jadi cedera kepada makna kita ikhtisar. Jadi kalau syarah ni dia sebab dia tu memang mati tu maknanya begitu, makna tidak dikosek. Jadi kalau salah syarah, syarah tu jelah salahnya ni. Jadi mati tu tetap lagi orang panggil tidak dikosek ni. Adapun ikhtisar, nah dia ikhtisar dia ada dua cara. Satu dia panggil ikhtisar hazfin. Kita buat sebab ada risiko juga ni. Sebab boleh jadi yang kita buat itu adalah poin yang penting. Kadang-kadang ni tak penting ni. Kadang-kadang bila kita doa banyak kita jadi mama jadi ni tak penting ni. Wana aku rekah ni jadi rekah sangat ni. Habis dia buat ni. Tu. Tu dia kena beringat juga ni. Itu dia lebih mudahlah sebenarnya, tapi merisikokan kita tersalah membuat benda yang penting ni. Yang kedua dia panggil ikhtisar tadammun ataupun ijaz. Mana ikhtisar dengan tadammun ni maksudnya maknanya kita kena baca, kita kena fahamkan dia, mafhum dia, ambil mafhum dia, kemudian kita olah dengan ibarat yang baru. Itu pun maknanya dia ada risiko juga, takut-takut mafhum kita tu tersalah ni.
Kita pun sedap dah Allah dia nyo ni. Jadi benda lain ni sebenarnya ni. Jadi mana jaga makna dia tu. Tu. Dia panggil ikhtisar tadamun terkandung ataupun ijaz. Dia balarah yang panggil ablag ialah ijaz lah. Ijaz kecil sikit tapi makna banyak. Ni nak kepada orang yang bijak ni. Macam Nabi tu ni. Nabi tu maknanya kalam baligh juga ni, rendah sikit daripada Al-Quran. Jadi mana sat ni? Mayukan bisratin. Jadi wa mislu zaka baladu ai at-taqiyudu bisratin baladu makna mislu zaka. Seumpama zaka ialah baladu. Gitu. Jadi sebenarnya dia sedap juga kita baca mata ni. Tapi nak tu kita fahamlah ni. Sebab laras bahasanya perlu diperbetulkan. Dulu dia kena nampak orang mahir dia nampak selalu dah. Memang susunan bahasa dia berkucar, berkucar wak you habis. Maknanya kerana dia meraihkan susunan itu. Tu. Jadi maknanya balu ayat taqidu bi baladin muayyanin maksusin tu makna muayyanin. Jadi seumpama demikian itu ialah baladu. Maksudnya muqayyad maknanya yang muqayyad mufrad muqayyad bi baladin maksusin. Muayyan kal bisrah mana bitaslis. Bisrah busrah basrah boleh baca. Basriyun mana Basri mana boleh juga. Bisrah basrah boleh 3. Basrah anak ni 2. Basrah dengan bisrah. Tu 3 tu makna Tirmizi. Tirmizi boleh 3 tak. Bisrah atau mana Bisriyun kalau kita itlaqkan kepada orang. Jadi kal bisrah wal kufah. Jadi mana infiraq tu dengan seorang yang daripada Kufah. Atau makna ataupun Basrah. Mana semua orang Basrah belaka, semua orang Kufah belaka. Tu. Amma idza qila lam yarwi an ahli al-Basrah matalan illa fulan. Adapun apabila dikatakan tidak meriwayatkan oleh rawi itu dia akan hadis daripada ahli Basrah matalan illa fulan. Tidak meriwayatkan dia akan hadis daripada ahli Basrah matalan sebagai illa fulan melainkan oleh sefulan. Tu. Hak tu faminal fardil mutlaq. Hak tu daripada fardhu mutlaq yang pertama. Tu. Bukan hak ning. Bukan hak ning. Maksudnya dia kata gini, maknanya tidak meriwayatkan daripada tidak meriwayatkan hadis tu daripada ahli Basrah sore tu ya yang bernama sikit-sikit. Ni bukan muqayyad bil baladin, tidak. Ni muqayyad mutlaq yang pertama tu. Tu. Baiklah kita tengok lagu mana misal kata orang panggil muqayyad bi baladin maksusin atau muayyanin. Mithadul zalika as-salis ini. Hadis Abi Dawud an Abil Walid At-Tayalisi. Hadis Abu Dawud diambil daripada Abil Walid At-Tayalisi, ambil daripada Hammam ambil daripada Hammam an Qatadata, ambil daripada kata an Abi Nadrah an Abi Sa'id Al-Khudri qala amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqra'a bi Fatihatil kitab wa ma tayassara. Telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami an naqra'a bahawa kami baca dengan Fatihah kitab, mana Fatihah makna Al-Fatihah lah. Wa ma tayassara dan bara yakni daripada Quran wa ma tayassara min. Bara yang mudah daripada Al-Quran. Tu. Maknanya kena baca Fatihah. Mana semaya kita kena baca Fatihah lah. Cuma mazhab Hanafi. Tidak wajib baca Fatihah. Bukan satu rukun daripada rukun semaya. Cuma afdal ataupun sunat saja. Bagi mazhab dia baca syukur-syukurin 3 ayat. Kerana surah yang paling panduk ialah Al-Kautsar, itulah 3 ayat. Tafarrada bi dzikri amri fih. Tafarruqlah dengan menyebutkan perintah padanya pada hadis mana amarona Rasulullah. Ahlul Basrah min awali sana ila akhirih, daripada awal sana sehingga akhirnya akhir sana. Itu yang dikatakan muqayyad bi baladin maksusin. Bukanlah maknanya dikatakan tidak meriwayatkan hadis ni daripada ulama Basrah mereka sore aja. Sefulah. Itu bukan maknanya muqayyad bil bil baladin. Hak tu makna mutlak. Hak muqayyad bil baladin lagu ni rupa dia tafarruq dengan menyebutkan al-amr tu amarona tu. Dia tafarruq padanya oleh ahli Basrah daripada awal sanad sehingga akhirnya. And siwahum daripada lain daripada mereka tu man ahli Basrah
wa ilah tu yang dikatakan sebagai mana al-muqayyad bi baladin makhsusin. Tu. Wa ila salisi asyara, dan kepada yang ketiga isyarat oleh musannif dengan katanya au an muayyan ila akhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.